Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya Kaizer Ken. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada anda yang sudah menekan button subscribe. Bagi yang belum, sudilah kiranya anda menekan button subscribe dan jangan lupa loncengnya sekali. Kiranya ada pengurusan saya mengenai CAD dan CAE serta pengurusan engineering yang lain yang bermanfaat untuk anda, anda akan menerima notification daripada YouTube insyaAllah. Okay, untuk video kali ini ataupun video penetapan yang kedua untuk penetapan standard yang kita perlu lakukan sebelum kita menggunakan drawing. Bagi yang belum menonton filem saya mengenai penetapan layer, anda boleh klik linknya di description bawah video ni, ataupun anda boleh klik linknya di akhir video ni beserta playlistnya. Saya sertakan linknya di akhir video ni beserta playlist video tutorial yang lain. Okay, untuk penetapan yang kedua ni, saya akan terangkan anda penetapan mengenai annotates. Annotates ni melibatkan pelbagai tab yang terdapat di dalam ribbons annotate ni. So, kita tengok apa yang terdapat. Okay, kalau anda tengok dekat sini, penetapan yang akan saya terangkan ialah termasuk text. Lepas tu ada dimension and then centerline. Centerline ni start daripada version, kalau version yang bawah daripada 2017 kalau tak silap saya. Kalau salah, betulkan saya lah. Dia start 2017 ke bawah. 2016 tak ada lagi dia punya center mark ni. Center mark ni start 2017 dan ke atas lah. Jadi center mark ni saya tak akan go through lah, sebab penetapan dia tak ada dalam satu table. Dia kena adjust di properties. Jadi saya terus ke leader. So ada 3 penetapan yang kita kena buat lah sebelum kita menggunakan drawing kita. Ini pun terpulang pada standard yang telah ditetapkan di company-company tertentu ataupun di APTS, depend pada lecturer anda lah, yang anda seorang student. Jadi kita mula dengan text, kita ada dimension dengan leader. So penetapan ni sebab apa kita kena buat sebelum kita mula? Sebab dimension ni bila kita buat drawing yang baru, kita kena masukkan dimension. So bila masuk dalam dimension, kalau dimension tu tak ngam, kita kena adjust, keep changing dia punya style dia supaya ngam dengan drawing. So kat sini saya ajarkan, saya terangkan, kita hanya buat sekali dah, lepas tu dimension tu boleh dipakai overall ke semua drawing. Senang lah. Macam mana kita nak buat setup dia. Okay, jom kita ke AutoCAD. Let's go. Okay, macam biasa, kita keluarkan satu drawing. Kalau anda ingat pada video yang lepas, kita dah set up layer kan, dan layer tu disimpan dalam satu file berformat DWT. So dekat sini kita dah buat kita punya standard YT Kaizer CAD yang kita video yang lepas. So saya klik yang sama juga supaya standard tu duduk di dalam drawing yang sama. So dekat sini kalau anda tengok, ada lihat layer saya dah ada dah, dia punya layer yang kita buat pada video yang lepas. So dekat sini kita pergi dekat tab yang ni, tab annotate. So dia ada text lah, dia ada text, dimension, center mark, center line, and then leader. So kita akan go through 3 ni saja. Okay, macam mana kita nak set up kan dia. Okay, untuk keluarkan penetapan ataupun setup ni, setting dia, anda boleh pergi dekat arrow yang kecil tu, dekat tab dia tu, dia tulis text style. Okay, untuk kalau anda nak guna arahan pun boleh, tak ada masalah, tak ada sebarang larangan. Okay, dia ada dekat situ text style. So anda boleh gunakan arahan ST. Saya tunjuk 2 cara. Satu, dekat sini anda klik, dia akan keluar text style macam ni. Okay, ataupun ST, so dia akan keluar macam ni. Sama juga kedua-dua tu anda boleh gunalah. Ok, so dekat sini AutoCAD dah provide kat kita 2 standard yang kita boleh guna pakai, annotative dengan standard. So 2 ni lah kita boleh pakai. Ok, kita tengok beza dia. Dia ada satu lambang segitiga. Standard ni tak ada lambang segitiga ni, annotative ada lambang segitiga ni. Dia macam shuriken, Naruto lah kan, kalau yang kaki-kaki anime ni. So dekat sini ada standard dengan annotative. Apa beza dia annotative dengan standard ni kan? Okay, yang ni kalau kata anda klik dia,
So annotative ni dia takkan ikut lah dia punya size ni. Ini saya akan terangkan. Jadi apa yang saya terangkan sini dalam video ni, apa yang saya terangkan dalam video ni adalah apa yang saya apply dan guna pakai sehingga hari ni lah. So untuk kita nak keluarkan standard kita ataupun kita nak keluarkan style yang baru yang standard kita guna pakai, so saya lebih suka menggunakan annotative yang ada lambang segitiga macam ni lah. So anda boleh saja klik standard, lepas tu anda klik yang ni, dia akan ada lambang juga. Jadi sekarang ni nak mudahkan kerja, saya akan ambil annotative ni. Saya klik annotative, lepas tu saya ambil new. So kat ni saya masukkan nama dia lah. Okay, so kat sini saya ambil ubahlah nama YT text. Okay, YT text lah, saya masukkan nama macam tu, TEXT. Okay, YT text. So saya ambil OK. So secara automatically, secara automatiknya dia akan keluar lambang segitiga juga. So that's why saya akan klik annotative and then ambil new. Dia akan copy semua annotative tu masuk ke nama yang baru. So dia akan keluar macam inilah YT ni. Kalau saya ambil standard, saya ambil new lah, dia tak akan keluar lambang segitiga macam tu. So dekat sini saya akan ambil YT ni lah. Okay, dia dah keluarkan lambang segitiga tu. So dekat sini text pula, teks ni saya sarankan anda jangan menggunakan teks yang merengkuai-rengkuai ataupun berbelit-belit, susah orang nak baca. Jadi saya sarankan menggunakan teks yang lebih mudah dibaca. Antara teks-teks yang mudah, dia sebenarnya banyak lah, tapi yang kerap ataupun yang mudah secara overall ni, yang secara mudah orang faham, yang senang nak dibaca adalah Arial, Tahoma, Calibri. Itulah antara teks yang saya suka guna pakai. Sama jugalah kalau anda lihat saya punya arahan di skrin saya tu, saya menggunakan teks Arial lah. Jadi senang anda nak baca. Jadi dekat sini saya lebih suka menggunakan Tahoma. Okay, Tahoma. Okay, saya ambil Tahoma. Lepas tu kita pergi ke front style. So dia ada dua, regular ataupun bold. So saya tak galakkan anda menggunakan bold lah. Sebab bold ni nanti bila anda print tulisan anda tu, nanti dia akan besar, dia punya tulisan tu akan tebal. Bila tebal, nanti dia akan makan ataupun dia akan blurkan tulisan yang bersebelahan-sebelahan dengan dia akan makan. Jadi sukar untuk dibaca. Okay, untuk regular pula dia keep macam ni lah, keep dia standard pakai, kita guna pakai yang standard punya. So kita pakai regular, saya takkan start guna bold lah. So dekat sini size, anda lihat size ni dia ada annotative. Bila saya klik yang ni, match text orientation dia tak ada dalam ni. Match text orientation to layout, maksudnya kita nak matchkan text tu nanti, dia tak ada. That's why kalau setengah ada yang pengguna akan face problem bila anda keluarkan text tu. Dekat model ada text, bila pergi dekat layout, text tu tak ada. Masalah macam ni yang akan timbul bila kita tak set upkan annotative dia. So that's why saya lebih suka menggunakan annotative, sebab kita boleh matchkan teks tu dengan teks yang berada di model, kita boleh matchkan teks tu dengan yang berada di layout. So problem macam ni kerap kali saya jumpa lah, kerap kali ada yang bertanya tentang masalah ni, dan kerap kali jugalah saya face masalah ni. Jadi sebab apa, bila teks tu dengan layout dia tak match, so bila kita buka je teks tu dekat layout, teks tu tak nampak, sebenarnya dia wujud di dalam model. So sekarang ni kita nak matchkan kedua ni, biar kita buka di mana-mana model ataupun layout, dua-dua ni kita boleh nampak teks. So saya nak ambil annotative lah, sebab saya lebih suka menggunakan annotative. Tapi kalau anda style yang lebih efisien daripada saya, boleh je guna, tak ada masalah, tak ada larangan lah. Okay, so yang ni saya akan masukkan. Kalau drawing anda tu besar, maksudnya paling besar yang anda pernah buat pun dalam 1000, for example lah 1000. So tag yang sesuai kat sini saya tak nak terlalu besar. So saya akan ambil lebih kurang dalam 2.5 ataupun 3 mm, supaya dia taklah terlalu obvious sangat dia punya teks tu. So dekat sini anda boleh pilih lah, anda nak pakai 2.5 ke, sebab nanti kita boleh scale. That's why saya suka menggunakan annotative ni. So dekat sini saya pakai 2.5 lah. So dekat sini upside down, kalau anda terbalikkan dia, anda boleh pakai lah. Ini saya susah pula, orang nak pusing-pusing anda punya drawing tu. So dekat ni backward, tulisan terbalik. Yang ni terbalik ni memang tak sangat-sangat tak digalakkan pakai lah. Orang nak kena pergi cari cermin pula nak baca kan. Ini susah lah. Okay, width factor ni maksudnya kita nak jarakkan teks kita tu
Kalau kita buat figure yang banyak ataupun figure yang besar, dia akan jarak besar lah. Saya tunjuk contoh, saya masukkan 5. Nampak tak review dekat sini? Dia akan jadi jarak. Kalau saya rapatkan 0.5, kalau saya masukkan 0.5, dah dia kepit je tu. Kepit dah, kesian tu dia. Kalau musim-musim COVID ni kan, anda nak masukkan supaya tak mau dia ada nak kena ada social distancing, anda masukkan lah 5. So huruf-huruf tu dia duduk jauh sikit lah, so dia rapat lah, dia ikut SOP kalau anda nak buat begitulah. Tapi selalunya 1 lah, biar dia di standard macam tu. Okay, so view ni anda boleh masukkan lah kalau anda nak sengitkan dia berapa. Dia tengok lah kan jadi macam tu. Contoh kalau saya masuk 100, dia akan sengit. Nampak kalau anda perasan lah perubahan dia. Kalau saya masuk 1000, nampak ada 1000, dia akan sengit gitu. So yang ni saya akan biarkan kosong lah. Okay, so saya apply and then close. So kat sini automatically dia akan ada YT text. Sudah ada satu standard yang saya dah buat. Okay, YT text. Okay, so sekarang ni kita pergi beralih kepada dimension pula. Okay, dimension style. Dimension style, dia anda boleh keluarkan macam teks tu juga. Anda boleh klik arrow kecil dekat sini. Okay, so dekat teks tu dah selesai dah. Anda dah ada satu. So bila dekat sini, bila anda keluar dan dimension style manager ni, dimension style manager dia ada 3 juga. 3 yang diberi. Dia ada yang teks tadi dia ada annotative dengan standard. Tapi dekat dimension style manager ni dia ada 3. Dia bagi 1, iaitu ISO 25. So dekat sini, kalau anda nak keluarkan table ni, dia ada 2 cara juga. Anda boleh klik dekat sini arrow kecil, ataupun anda menggunakan arahan D for dimension style. Tekan jadi enter ataupun spacebar, dia akan keluar macam ni. Sama juga macam tadi lah. Ok, so dekat sini ini dia punya jalan cerita panjang sikit lah. Ok, so dekat sini sama juga macam teks. Saya akan ambil annotative. So annotative ni saya ambil saya ambil new. So annotative ni saya akan ambil new. Saya klik. So dia akan tanya, kita nak copy tak annotative? Yes, kita nak copy, tapi nama dia lain. Saya nak pakai YT dimension. Okay, YT dimension. So saya nak pakai annotative, yes. Start with annotative, so saya pakai annotative, yes. So untuk semua dimension, saya nak pakai. Dia boleh pilih lah sama ada dimension linear saja ke, angular ke, radius ke, yang kita boleh pilih kat sini. Tapi satu-satu dimension nak kena pakai style-style yang berbeza, leceh lah. So saya ambil all dimension lah, senang. Semua dimension pakai satu style yang sama. Okay, so saya ambil continuous lah. Continuous. So once bila kita dah continuous, saya akan keluar lagi satu table lah. Kat sini dia punya story dia panjang sikit. Okay. So dekat sini color ni anda boleh tukar color dia, tapi saya sarankan tak perlu, sebab kita akan pakai layer tu nanti dekat layer yang kita buat setting yang pertama, video yang pertama tu. Kita kena pakai yang tu. Kalau anda dah set kat sini, so dia tak ada function. Bila anda tukar je layer, dia tak berfunction, dia tak akan berfungsi dekat sini, sebab secara individual dia menggunakan color dekat sini. So dekat sini saya akan pakai by block. So line tag pun sama juga, saya akan pakai sini ada line jenis-jenis lain, anda boleh pilih dekat sini, tapi secara umumnya saya akan pakai by block. Semua 3 ni saya akan pakai key standard. Okay, apa yang dimaksudkan baseline spacing? Okay, baseline spacing ni saya key IV dulu. Saya akan terangkan, saya key IV dulu. Surprise ni boleh lah kalau anda nak padam. Kalau anda tengok preview kan, dia ada padam 1, saya ada 2. Kalau padam line nombor 2, dia akan hilang nombor 2. Yang ni jarang orang pakai lah. Okay, so saya akan terangkan extension line ni. Apa yang dimaksudkan extension line ni? Extension line pun kita boleh ubah. Okay, saya tunjuk satu dimension. Saya close. Saya close dulu. Okay, saya ambil OK. Saya klik yang ni. Okay, so saya ambil yang ni. So saya pakai yang ni. Okay. So kat sini saya ada satu dimension lah.
bukan satu, banyak lah. Okay, ada banyak dimension kat sini. Saya buat betul. Okay, ada dimension kat sini. Jadi saya ambil modify lah, sebab saya dah close tadi kan, saya ambil modify. Okay. So dekat sini apa yang dimaksudkan dengan extension line ni, extension line ni kita boleh tukar lalu punya line apa semua tu, tapi yang ni semua saya akan keep as standard lah, saya takkan tukar. Saya akan tukar dekat sini. Okay, extend beyond dimension line, maksudnya dekat sini extend beyond dimension line ni, kalau kata kita nak tinggikan berapa. Kalau kita tengok dekat sini, kita tengok dimension ni, saya buat dimension yang kecil sikit lah. Kalau kita tengok dimension dekat sini, okay, kita ada 57, so dekat sini saya ada 20 lebih. So sini dengan yang ni, okay, sorry, jangan sikit. Okay, so saya ambil yang ni lagi. Okay, kita fokus dekat sini. Boleh nampak ah? Okay, kita fokus dekat sini ya. Dia kata kat sini extend beyond dimension line. Okay, sekarang ni saya nak extendkan yang ni daripada dimension line ni, saya nak extendkan berapa. Okay, dekat sini kalau kita ingat balik, kita pernah buat teks tadi 2.5. So dekat sini saya tak nak dia lebih daripada teks tu, saya nak lebih sama ketinggian dengan teks, ataupun kita nak kurangkan sedikit daripada tag. So dekat sini saya akan pakai 2 lah. Okay, 2 tu dia akan naikkan 2 kat sini. Lepas tu offset from origin. Maksudnya dekat sini, apa yang dimaksudkan dengan offset from origin. Okay, saya close. Nampak tak ada perubahan? Okay, so kalau saya buat satu line kat sini kan, line saya 20. Okay. Lepas tu saya masukkan dimension, saya klik yang ni dan saya klik yang ni. Okay. So dekat sini, yang ni yang dimaksudkan offset dia ni, kita nak renggangkan daripada line ni. Okay, kalau kita nak renggangkan, kalau kita nak ambil modify ni kan, offset from origin ni, kita nak offset dia berapa sebenarnya ketinggian dia. Kalau anda buat kosong, okay, and then close, so dia akan rapat. Bila rapat nanti, yang ni akan jadi masalah kepada anda, sebab bila print nanti orang tak dapat, pengguna ataupun user yang lain, dia tak dapat membezakan this one adalah object line ataupun dimension line. So that's why kita kena offsetkan sedikit ketinggian dia tu. So dekat sini saya akan modify lagi. So saya akan tinggikan dia. Kalau kita dah text tu dalam 2mm, so saya akan tinggikan lebih kurang dalam 1 ataupun 0.5mm lah. So saya ambil 1 lebih cantik lah. Saya ambil 1, kita tengok close. So dia akan naik 1 lah dekat sini. Nampak dia akan renggangkan 1. Kalau kadang anda rasa terlalu tinggi, anda boleh kurangkan lagi dia punya offset dia tu. So dekat sini saya akan masuk 0.5. Kita tengok sesuai ke tidak. Okay, 0.5. So kita nampak lah perbezaan dia. Oh, yang ni objek, yang ni dimension. Kita boleh nampak gitu lah kalau kita tak ni kan, tak renggangkan dia. So okay, kalau sama juga dengan extension tu, kalau anda rasa dia terlalu tinggi, saya rasa tak perlu tinggi sebenarnya. Jangan terlalu tinggi daripada teks. Dia tak nampak nice. Kalau anda kosong, dia akan betul-betul duduk di kosong ni. So yang tu pun akan problem jugalah. Sebab kadang sometimes dimension tu, kalau kita berkosong kan, kita berkosong dekat sini, bila kita berkosong ini, dia seolah-olah dia line tu, objek ni, dia nampak yang ni sebenarnya dimension line. Tapi kita berkosong, dia seolah-olah nampak macam yang ni, kedua line ni objek. Dimension ni berada di dalam objek. So ini problem dari situ. So that's why yang ni saya akan masukkan lebih kurang dalam 1 ataupun 1.5, lebih kurang macam yang atas ni. Okay, 1 ataupun 0.5, ataupun jangan terlalu tinggi daripada teks lah. Okay, 1.5 or something like that lah. Okay, so ambil, so dia akan tinggi sikit macam ni. So kita nampak lah nice tu. Okay, so lepas tu kita ambil modify lagi. Okay, dah habis dah yang ni, kita pergi ke symbol and arrow. Okay, symbol and arrow ni, anda boleh pilih jenis mana yang anda nak guna pakai. Kalau anda architecture, anda boleh ambil architecture yang lain-lain macam tu. Kalau anda menggunakan jenis mechanical, anda boleh pilih saja mechanical arrow dekat sini. Dia ada objects ataupun architecture text. Selalunya architecture dia pakai yang lain-lain macam tu. So dekat sini anda boleh pilih lah. So dekat sini anda boleh pilih apa yang anda nak pakai
terpulang pada standard anda. Okay, so untuk video ni saya pilih closed field. Closed field ni pakai untuk yang first, untuk second anda boleh ubah jugalah. Kalau nak pakai tick ni, dia akan belah jadi arrow, sebelah jadi tick. Nampak ada kecacatan sikit lah dekat situ. So kat sini saya akan pakai dua-duanya sama lah. Sama juga dengan leader lah. Leader pun sama juga yang pakai close. Okay, so dekat sini size arrow dia tu anda nak pakai besar mana. Okay, kalau anda lihat, kalau anda ingat text kita tadi 2.5 ataupun 3mm kalau saya dah silap, 2.5 kan. So dekat sini saya tak akan ambil arrow tu besar daripada text. Saya akan ambil lebih kurang dia separuh daripada text ataupun suku daripada text. So kalau kata text saya 3, so dekat sini saya akan pakai 2.5 lah ataupun 2mm punya arrow. So sebab apa? Sebab kalau kita pakai sebab apa saya buat macam tu, kalau kita ambil size dia sama dengan text, bila ada ruang yang kecil, text tu nanti dia akan duduk di dalam dimension tu. Bila duduk di dalam, text dengan arrow tu sama besar, dia akan teks tu dia akan bertindih dengan arrow, dia akan jadi rapat. Jadi ini pun akan menyebabkan kesukaran untuk kita membaca drawing. So dekat sini saya akan pakai 2.5 ataupun 2mm. Okay, untuk center mark anda boleh pilih anda nak ke kalau nak boleh ambil marks, kalau tak mau anda boleh ambil none ataupun line. Line dia akan jadi line macam ni lah, straight tu. So ini pun tak ada masalah, anda boleh pilih. Kalau rasa benda ni mengganggu, anda boleh ambil none. Kalau nak ambil marks, kena set up lah berapa marks ni untuk kita buat radius apa diameter kan, dia akan keluar 1 point. So, dekat sini kadang sometimes saya akan pakai none lah. Okay, break size ni, apa yang dikatakan dengan break size? Okay, kita tengok. Kalau break size 3.5, 3.75, selalunya break size ni saya akan pakai lebih kurang sama dengan teks lah. Saya tak akan ambil kurang, saya akan ambil lebih sebab dia akan dapat jarak dia tu. So dekat sini saya akan pakai 3. Saya ambil OK and then close. Apa yang dimasukkan dia? Yang break sign ni. Okay, break ni kalau kita ada dimension yang bertindih macam ni, anda boleh pakai ni break. So anda nak breakkan yang ni dengan yang ni, so dia akan break. So jarak line ni akan dipotong sebanyak 3mm jarak dia, dua ni. So kalau kata anda buat kosong, tak adalah. Kalau anda buat terlalu besar, dia akan jadi besar punya break dia. So sekali lagi saya tunjuk, kalau anda nak breakkan, sebab kita ada complicated banyak drawing atau banyak dimension, line-line tu bersilang-silang panjang, jadi anda boleh breakkan dia supaya kita boleh fokus pada dimension tu. Kita boleh tahu okay, dimension ni dia berapa, dengan dimension di sebelah horizontal dia berapa. Sebab dia breakkan dia tu, putuskan dia, so kita boleh nampak dimension line dia tu. So itu function dia break tu. So jarak dia tu anda boleh masukkan lah yang mana sesuai. Tapi saya jarang menggunakan size yang lebih besar daripada teks lah. Sama ada saya akan ambil sama daripada dengan teks. So contohnya saya nak break yang ni, lepas tu saya klik line ni, so dia akan break yang ni. So jarak yang ni dua ni akan dapat 3mm. Okay, so saya modify balik. So saya ambil 3 kat sini. Okay, yang ni pun sama juga. Art pun semua ni saya akan keep the standard lah. Saya tak akan ubah dia punya perubahan dia, sebab dia dah ada art punya dimension tu. Dia akan tunjuk teks dia berapa, sama jugalah. Yang ni saya pakai. Okay, kita pick a text. Kita pick a text. Okay, anda ingat lah, text style ni kalau nak mudah, anda terus guna YT text. Semua text sekarang ni kita tak boleh ubah lah. Tadi text saya 2.5, so dekat ni saya kena pakai 2.5 lah. 2.5. Okay, arrow tadi sama dengan sama besar kan. Okay, text tadi 2.5, YT 2.5. So kita pergi balik dekat arrow size ni, kita ubah kepada 2mm. Kita ambil text. Okay, so kita pakai YT ni. Kita YT ni, so text tak boleh ubah. Text YT adalah 2.5. So tadi kita set up pada mula 2.5. Okay, so kita ubah sikit lah, biar arrow tu kecil sikit daripada text. So dia pakai macam ni. Yang ni pun sama juga. Okay, dia pakai 2.5, semua dah set up ikut text tu lah. Kalau text tu ubah, dimension text pun akan berubah. So dekat sini kita akan pakai vertical ni. Vertical ni kita tengok text tu nak duduk mana, ada outside ke, nak duduk di below ke, dia akan duduk bawah. So yang ni saya akan pakai center lah, dia akan duduk anda boleh pilih, saya akan pakai above lah, duduk di atas text. Ada setengah menggunakan di center, tak ada masalah. Yang horizontal pun kita akan pakai di center, dia akan duduk di center lah. Kalau kata anda nak duduk, dia duduk di line nombor 1, text tu akan duduk di line nombor 1. Kat sini saya akan pakai center. So okay, dimension yang ni left to right ni tak penting sangat. Teks tu akan dikeluarkan bila kita klik, bila ruang tu kecil,
bila ruang tu kecil, kalau anda klik line pertama, line kedua, text dimension tu akan keluar di mana? Kalau anda pernah perasan, kalau left to right, maksudnya kalau anda klik daripada text tu left to right, dimension tu daripada kanan, klik kanan ke kiri, dia akan keluar di belah kiri lah. Dia punya text tu kalau anda klik daripada atas kanan ke kiri, dia akan keluar di belah kanan. Ini tak ada masalah sangat untuk berubah. So, anda boleh pilih either one lah, tak ada masalah. Okey. Offset from dimension line. Apa yang dimaksudkan offset from dimension line ni? Okey. Dekat sini kita nak offsetkan teks kita dengan dimension line ni berapa? Okay, for example lah, saya ambil modified, saya ambil 0.5, enter, and then saya ambil close, and then saya close. So dia akan turun sikit. Kalau anda ambil kosong, modified, saya ambil kosong kat sini, saya ambil kosong, saya ambil OK, and then saya close. So dia akan rapat lah. Kalau tulisan anda tu rapat, dia akan rapat dengan tag. Jadi dekat sini saya akan pakai dia lebih kurang 0.5 ataupun 1 mm lah. So saya pakai 0.5 sebab teks kita dia 2.5. So saya pakai 0.5. So akan nice. Ok, so kita patah balik. Anda ingat tadi yang saya KIV dekat baseline spacing ni kan, saya KIV sebab apa? Ok, bila anda dah tahu dengan offset line ni, anda dah tahu dia dah offset. Ok, so dekat sini apa yang dimasukkan baseline spacing ni, maksudnya kita nak basekan dimension yang baseline ni, berapa jarak ada di antara di antara dimension ni. So berapa space yang kita nak jarakkan. Okey, kalian ingat? Okey, so sekarang ni kalau anda ingat, kita punya teks adalah 2.5. Offset dia pula, offset line tu adalah 0.5. Total ni dia akan jadi 3 dah dekat situ. 3. So kalau anda bubuh 3, teks dia akan jadi rapat. So sekarang ni kita nak jarakkan 0.5 dengan 2.5 tu, kita akan dapat 3 dekat situ. So itu satu line baseline yang dimension yang kedua tu, dia akan duduk sama dengan duduk di atas teks dimension yang kedua. Dimension pertama, lepas tu dia akan keluarkan dimension yang kedua. Dimension yang kedua tu space dia, kalau anda buat 3, dia akan duduk sama dengan teks tu. So kita nak spacekan lagi. So dekat sini kita patah balik dekat line tadi. So dekat sini saya akan masuk lebih kurang 4 lah, supaya jarak dia tu cantik. So saya ambil OK and close. So kita tengok OK tak OK. Kita ambil dekat sini, nama dia adjust space. So saya klik line pertama, klik line kedua, klik line ketiga, enter. So nampak bawah ni adalah 0.5, teks saya 2.5, 3, saya offset 1 mm, 4. So baru dia akan keluarkan dimension yang kedua. So spacing dia macam ni, saya kira nice lah. Dia tak bertindih ataupun tak bersilang dengan dimension tu. Kalau kita contohlah, kalau kata saya masukkan, saya tak ikut pengiraan saya ambil agak-agak mungkin satu cantik kot. Ok, saya ambil satu, saya ambil OK and then close. And then saya ambil adjust ni, saya ambil yang ni, klik. Kalau klik ni, contoh saya klik, saya ambil satu, so dia akan duduk bersilang macam tu. So that's why saya lebih suka menggunakan 4 lah. Kita buat pengiraan dekat situ sikit. So dekat sini saya ambil 4, saya ambil OK and then close. So saya ambil modify ni, saya klik and klik. So dia akan dapat macam tu, lebih cantik sikit dia punya teks tu. Kalau anda rasa kurang dia punya tu, anda boleh tambah lah, tapi jangan kurang daripada 3mm. Kurang daripada 3mm. So dekat sini kalau kata anda nak pakai 6 ke 5 pun cantik lah, jangan terlalu tinggi. So kalau tinggi nanti dia akan lebih tinggi sangat dia teks tu. Okay, 5 mungkin cantik lah, 2mm atas ataupun 5. So yang ni nampak dah nice lah. Okay, itu untuk baseline spacing. Okay, so dah habis dah yang ni, kita set up. Kita pergi ke feed. Okay, feed ni pun sama, saya akan keep a standard. Saya tak ubah lah. Pakai dia pakai either text ataupun arrow. Maksudnya base feed ni, kalau kata dimension tu kecil, dia nak ubah antara arrow tu duduk di dalam ataupun di luar, ataupun teks tu yang akan duduk di dalam ataupun di luar, tu best fit lah. So yang ni saya akan ambil either text lah, either text ataupun arrow, ikut AutoCAD yang akan adjust untuk kita. So sama juga yang ni, text placement akan duduk di mana, di over dimension with the leader ke, ataupun duduk dekat dengan dimension. So saya ambil beside the dimension line. Okay, annotate sama juga, saya akan pakai annotative. Okay, fine running saya akan pakai drawing dimension line between external line lah. Saya akan pakai yang ni. Yang ni placement ni pakai manual pula, kita nak kena letak sendiri. So tak payah.
Bila kita buat dimension dia automatic duduk di center. Kalau kita ambil yang ni, kita kena place tag tu kat sini, kat kiri ke kanan ke apa semua, susah lah. So yang ni saya antikkan dia lah. Ok, primary unit dia ada kat sini. Primary unit anda boleh ambil unit dia, anda boleh ambil decimal. Ok, precision anda nak pakai berapa boleh precision dia, ketepatan dia ikut pada standard anda lah. Kalau anda menekankan precision ataupun ketepatan, anda boleh ambil ketepatan tertentu lah, sama ada anda bermain dengan plus minus, tolerant apa semua, anda boleh pilih dekat sini. So dekat sini tak ada apa masalah sangat, anda boleh pilih sini. Ok, saya pakai 0.02 20. Ok, dekat sini decimal separator. Decimal separator ni ada 3 jenis separator yang boleh diguna pakai. Ada period, koma dengan space. Ok, saya secara jujurnya saya akan pakai period lah. Period tu bermaksud titik. So sekarang ni kalau anda lihat sini dia pakai koma kan, ini anda pakai koma. So saya pakai period, saya pakai titik. So dia akan jadi titik macam tu. Anda akan dot lah. Okay, saya modify lagi. Anda boleh pakai koma atau pulang. Tapi kalau anda pakai space, ini problem. Kalau anda lihat dekat sini, jumlah dia sebenarnya adalah 96.75. Kalau saya pakai space, saya close. So bila kita print nanti, dia akan jadi 9,600. Orang yang pihak tertentu akan baca adalah 9,675. Ini akan jadi masalah bila kita pakai space. Kita mungkin faham lah, tapi kalau kita pass dekat pihak-pihak tertentu, dia mungkin tak faham cara pembacaan kita, dia akan baca 9,000. Jadi daripada produk tu bersaiz 96.75, bila kita print, dia akan jadi bila orang lain baca ataupun untuk proses seterusnya, machining ke ataupun structure building ke whatever lah, kalau anda pakai space, orang di pihak tertentu tu akan baca 9,675. So satu gandaan yang sangat besar lah dekat sini, sangat-sangat berbahaya. So dekat sini anda boleh pakai 2 jenis saja. Okay, saya tak pasti standard mana yang pakai space. Mungkin anda boleh share dengan saya lah. Anda kena tahu, mungkin ada negara-negara yang pakai space. Sebab apa, kalau saya kira, kalau space ni tak ada standard yang guna pakai, apa AutoCAD provide. Tapi mungkin ada. Kalau anda mengetahui negara mana ataupun standard mana yang guna pakai, anda boleh share dengan saya lah di ruang komen. Ok, dekat sini dia ada period dengan koma, so saya akan pakai period lah. Kalau off, saya ambil kosong. Ok, fix ataupun suffix ni, kalau kata anda nak masukkan apa-apa di depan dia, di depan numbering kita tu, contohnya saya nak masukkan mm, saya ambil ok and then close. So dia akan keluar di depan tu mm 96 pun semua dimension dia akan keluar 96 mm di belakang, ada di depan dia. So dekat sini pun saya jarang ubah. So kalau anda nak pakai, boleh je. Kalau nak masukkan perkataan di belakang, anda ambil suffix. So anda masukkan mm and then ambil ok, and then close. So dia akan duduk di depan lah. Perkataan tu akan duduk di depan. 96.75 dia akan duduk di depan. So belakang dia akan jadi mm. Kalau ada inci ke, anda boleh masukkan simbol dia. Kalau inci, ada feet ke inci, koma 2 atas kan. Masukkan koma 2 atas tu. Ok, close. So dia akan jadi macam ni lah. Jadi pastikan anda menggunakan unit yang betul lah sebelum anda buat macam ni. Ok. So yang ni saya tak masukkan lah sebab drawing saya memang dalam mm. Sebab nanti dekat penetapan seterusnya mengenai table, kita akan masukkan unit tu. Ok, so yang ni semua ni saya akan keep a standard. Saya tak ubahkan dia, unit format. Sama juga alternate unit ni, kalau kata anda nak pakai, contohnya anda pakai 2 unit dalam satu drawing. So kalau anda pakai 2 unit dalam satu drawing, contoh dekat sini saya masukkan contoh dia. Jadi masukkan contoh dia, kalau anda pakai 2 unit line, saya masukkan 25.4 mm. Ok, 25.4 mm saya ambil dimension. Ok, 25.4 mm dia akan jadi 1 inch kat sini lah, 1 inci. Ok, kalau anda nak pakai, ada pengiraan dia, anda boleh 25 bahagi dengan, kalau kita tengok kat sini, 28. Dan anda boleh masukkan unit kalau kata anda nak pakai feet kan. Feet dia 1 bahagi 304.8. Okay. So unit ni anda kena ambil lah kalau anda nak pakai feet. Contohnya saya copy dia punya yang tu. Okay, saya nak pakai feet. Feet 304.8. Okay. 304.8 masukkan sini dimension 304.8, jadi 12 inci. So saya nak tukar dia kepada unit
kaki. So saya ambil alternative unit. Sama juga dekat multiply anda masukkan jumlah tadi yang kita buat pengiraan tu, 1 bahagi dengan berapa. So dekat sini saya masukkan fit punya ataupun FT lah, FT. So the position dia ni saya akan ambil kosong position dia. Saya ambil OK and then saya close. So dekat sini akan dapat 304.8 sama dengan 1 feet, 1 kaki. Anda boleh buat macam ni lah dia punya pengiraan. Kalau anda nak buat, okay, saya kongsikan pengiraan dia. Okay, untuk dapatkan multiply feet tu, 1 untuk feet lah. Untuk feet anda kena buat pengiraan 1 bahagi 304.8. So jumlah dia tu sama dengan 0,000 bla bla bla, banyak lah kat situ. Anda boleh masukkan jumlah tu. Ataupun anda nak masukkan inch, anda kena buat 1 bahagi dengan 25.4. So 1 bahagi 25.4. So akan dapat 0.3. Yang ni jumlah ni anda sama dengan, anda kena buat macam ni lah. Okay, kalau anda nak masukkan inch, anda kena buat pengiraan tu. Pengiraan yang tu 0,000 tu anda masukkan dekat, anda kena masukkan di primary unit. Kalau anda nak buat, anda nak menggunakan alternative unit. Kalau anda nak alternative unit, anda kena masukkan unit dia lah. Anda kena tentukan dululah anda nak pakai inch ke mm ke. Itu pengiraan dia, anda boleh masukkan dekat sini. So tolerance ni saya jarang sangat guna, sebab tolerance ni dia tak semua dimension menggunakan tolerance yang sama. Jadi ada yang menggunakan plus minus, ada yang menggunakan limit, ada menggunakan, dia ada banyak lah. Dia ada division, ada limit, ada basic, ada asymmetrical pun ada. Jadi untuk tolerance ni kita kena set up dia di bahagian properties lah. Sebab setiap dimension tu dia punya tolerance dalam bahagian mechanical. Untuk machining, terutamanya machining, dia ada setup tertentu supaya dia punya tolerance tu tak sama sebenarnya. Jadi tolerance ni jarang saya guna pakai. Saya sampai dekat alternate unit sahaja. Okay, itu and then close. So anda dah dapat dimension punya setup. Okay, so anda boleh save lah dekat sini. Kita dah dapat YT text. So kita dah setup YT dimension. Okay, kita pergi ke yang terakhir, iaitu leader, multi leader ni. So untuk dia punya arahan, anda boleh pakai multi leader style manager. Anda boleh pakai MLS. Okay, MLS, ataupun anda boleh klik arrow yang sama juga. Dekat sini klik je, dia keluar macam sama ni lah. Keluar sama ni current multi leader style manager, ataupun anda boleh MLS kan dia lah. Keluar sama juga. Ini senang saja setup dia. Okay, so jom kita pergi setup dia. Setup yang pertama ni saya ambil annotate. Okay, sama juga macam dimension tu, saya ambil annotate. Lepas tu saya ambil new. Okay, kali ni saya pakai, dia ada 3. Selalunya saya akan pakai 3 untuk multi leader ni. Saya akan setupkan 3 dia. So yang pertama ni saya bubuh nama dia YT leader. YT saya akan masukkan. Okay, untuk anda boleh menggunakan MLS lah. Okay, untuk sama juga saya akan pakai annotate. Lepas tu saya akan pakai new. Lepas tu saya akan namakan dia YT. Dekat sini saya akan pakai 3 jenis multi leader yang kita pakai 3 jenis. Okay, saya akan tunjukkan satu-satu. Okay, saya akan masuk YT LEADR. Okay, saya akan pakai, saya ambil 1 YT leader 1. Saya pakai annotate, yes, saya continue. Lepas dia continue, dia akan keluar macam ni lah. Dia ada 3 ribbon tab. So sama juga, yang ni anda boleh tengok lah, anda nak pakai spline punya, dia punya ni ataupun none ke. None tak keluar lah, dia punya arrow. So saya akan pakai straight juga. Okay, yang ni sama juga, saya akan kekal. Okay, yang ni simbol terpulang anda nak pakai jenis apa, tak ada sebarang larangan. Okay, anda boleh pakai close blank ke, dot ke, architecture ticks ke. So kat sini saya pakai closed fillet lah.
So size dia ni, size ni saya akan ikut size dimension. So size arrow dimension tadi saya pakai 2.5 kan, sorry 2 lah, saya pakai 2. Okay, break size ni, leader break size pun sama juga, saya akan pakai 2.5 ataupun 2.5 lah, pakai 2, so tu dah break kan dia. Okay, and then leader structure ni dia maximum point 2. Maximum point ni maksudnya point pertama, point yang kedua, lepas dia akan keluar text. So saya akan pakai 2 lah. Okay, yang ni pun sama juga, automatically include landing. Semua dia akan start landing siap-siap kat kita. So kita just klik-klik dan saya akan tunjuk. So saya siap macam ni. So content. Okay, content ni saya nak pakai apa? Saya nak pakai block. Dia akan keluar macam ni. So none. Okay, untuk leader yang pertama saya akan pakai mtext. So standard text pula saya akan ambil YT ni. Okay, saya akan pakai YT text pula. So kat sini saya pakai YT text. So dia akan ikut text yang kita set up first tadi. So yang ni keep horizontal, yes, keep horizontal, block. Okay, so dekat sini habis dah yang ni. So yang ni kita nak pakai yang mana? Saya nak pakai tulisan tu duduk di atas line. So saya ambil under top line. So dia akan keluar macam ni. Text tu dia akan duduk di atas line. So sama juga yang nombor di sebelah, kalau kita buat left attachment, left attachment dia akan keluar di atas. Kalau kita buat right attachment, dia akan keluar di mana. So kedua-dua ni saya nak dia berada di atas underline lah. So dua-dua ni saya akan pakai underline dua-dua. So biar sama, biar kita keluar di left pun sama, di right pun sama. Okay, so landing gap dia nak pakai berapa? Saya pakai 2 lah. Okay, itu sama juga. So landing step, kita patah balik dekat leader structure ni. Leader structure dia distance ni kita nak pakai berapa? So dekat sini saya rapatkan sikit sebab yang belakang ni jauh sangat. So saya rapatkan sedikit, lebih kurang dalam 3. So dia akan dapat 3 macam tu. Nampak cantik sikit lah, taklah terjauh, 2 pun boleh. Terpulang pada anda punya standard. Okay, kita tengok balik. So backing line, symbol, okay, and then semua ni okay, maximum, content, text semua landing gap. Gap dia ni, landing gap maksudnya yang tadilah yang akan keluar di atas tu. So saya ambil ok, and then saya close. Tengok, saya ambil multi leader, saya ambil klik, saya ambil F8. Okay, saya klik kat sini, dia automatic landing kat kita. Lepas tu kita boleh tulis teks lah. Kita boleh tulis kat situ. Macam tu. Ini kita boleh landing ni. Kalau kita buat left attachment pun sama juga, dia akan duduk. Right attachment dengan left attachment sama. Kalau kita tak tukar yang tu, nanti right attachment dia jadi lain, left attachment lain. Okay, so dua-dua ni akan sama. Length gap dia bersama, dia rapat sini. Okay, so dia akan dia akan duduk kat sini lah. Dia punya tu gap tu, so nampak cantik sikit. Okay, itu satu. Okay, untuk nombor 2, saya akan ambil sama juga MLS. Okay, saya ambil new juga. Kali ni saya akan copy sama juga. Saya copy yang sama, tapi saya akan buat nombor 2. Continuous. Okay, semuanya sama, tapi yang berbeza adalah content dia. Content ni saya akan tukar kepada block. So block pula saya akan pakai circle. Circle, saya akan pakai circle. Skala, kita akan pakai skala 1 lah. Kita tak mahu dia besar sangat. Okay, attachment dia akan ada di center extend. Dia akan duduk di center. So apa dia masukkan yang ni, saya close. Saya dapat dah YT leader 1, YT leader 2, saya close. Okay, so sini saya pakai leader 2, yang ni supaya kita nak boleh buat labeling dia. Okay, so saya masukkan 1. Okay, macam ni. Saya ambil lagi 2. Okay, yang ni 3. Okay, so saya ada dah semua kat sini. Yang terakhir, saya sama juga, saya set up yang terakhir. Saya ambil modified. Okay, saya ambil new. Kali ni saya pakai YT leader 3. Okay, saya continue. Start with leader 2, yes, saya continue. So content kat sini, yang ni dia punya text dia ataupun leader dia ni semuanya sama, tapi yang membezakan dia adalah dia pakai none. Semua teks tu tak ada, dia pakai none lah. Structure and content pakai none. Untuk apa? Okay, saya close. Saya pakai kalau leader 3 ni.
Saya klik, saya tulis boleh buat arrow. So ada setengah yang buat arrow, nampak dia tulis arrow. So ada yang kita nak pakai arrow ke, ada pun nak pakai arrow yang tunjuk ke, in and out, so pakai yang ni lah. So saya tak perlu buat lukisan 3 segi lepas tu buat line. Yang ni terpulang lah. Kalau anda nak scalekan dia pun boleh besarkan dia besar sikit ke, so anda bolehkan besarkan dia lah. So ambil modify kat sini, nombor YT3 tu landing dia ni mungkin maksimum anda boleh ambil kosong. Set landing pun sama, anda boleh ambil kosong. So dia akan jadi straight macam ni lah. Maximum leader ni. So biar padamkan dia. So kat sini kosong, dia akan straight lah. Kalau anda tak bubuh kosong nanti, dia akan jadi ada satu arrow kecil, line kecil kat sini. So dia punya size tu mungkin anda boleh besarkan sedikit. Anda nak besarkan size dia lebih kurang dalam 5, 10 ke terpulang. Ok, and then close. So nampak dia akan jadi straight macam tu lah. So anda boleh menggunakan arrow ni, YT3 ni, leader ni, anda boleh tunjukkan sesuatu lah. Nak buat satu leader ke. Ok, so anda tak perlu lagi menggunakan 3 segi lepas nak kena buat line. Anda boleh menggunakan macam ni. So secara personalnya saya akan buat 3 untuk multi leader. Untuk multi leader ni saya akan buat 3 lah. Satu untuk yang kita boleh masukkan teks, nombor 2 untuk kita buat labeling, dan nombor 3 adalah arrow saja. Mungkin kita nak tunjukkan in out of the products, ini product ins, ini product outs, itu je. Itu kita gunaan dia. Ok, itu saja setup dia. Ok, lepas anda semua dah setup macam ni, ok, anda boleh delete lah kalau ada lukisan kat sini. Anda boleh delete. So kita check balik, kita dah ada YT text, YT dimension, YT leaders. Leaders ni kita ada 3 lah kat sini. 1, 2, 3. Kita tengok leader 1, 2, 3. Ada 3. So anda macam biasa juga, anda boleh save as. Lepas tu anda tukar kepada DWT. So anda ambil sama juga yang tadi, yang pertamanya, ambil YT Kaiser Cat, nama yang file yang anda setup lah. So saya save, dan saya overwrite lah, replace, then yes, ok, close. So bila kita close balik semua drawing kita, kita buka YT tadi. Ok, nampak sama juga macam saya memohon, tak ada apa perubahan. Cuma anda tengok balik, kita dah ada kita punya YT text apa semua. So anda boleh start draw lah, buat circle kat sini ke, DDI. Ok, sini. Ok, anda kata bila anda buat macam ni, lukisan anda tu besar lah 180 tapi teks kecil. So anda boleh tukar dekat sini, so dia akan jadi besar. So that's why saya lebih suka menggunakan annotative. So kita boleh tukar sekali jalan dekat sini 4. So nampak, kita boleh adjust dekat dimension dekat situ. Kalau kata tulisan kecil, anda boleh. Kalau anda tak pakai annotative style, dia tak ada function lah, anda kena buat dimension yang baru. So dekat sini, bila anda kata kecil, anda boleh tukar je skala dimension tu dekat sini. Sama juga multi leader ni. Kalau anda nak besarkan dia, ok, multi leader ni, ok, testing. So akan jadi begini. Kalau tulisan dia kecil, anda boleh besarkan sini lah. So teks dengan dimension tu dia akan besar. Sebab apa? Kita dah menggunakan annotative style. So sekali jalan lah. Kalau kata kecil, kita boleh ubah dekat situ je, tak ada masalah. Ok, itu saja penerangan saya mengenai penetapan annotate. So sekiranya anda suka dengan video saya, anda boleh komen, like and share. Sekiranya ada komentar, pertanyaan, kritikan, anda boleh ajukan perkara tersebut di ruang komen. InsyaAllah, sekiranya ada pertanyaan, saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye bye.